Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala, qultu li Zubair inni la asma'uka tuhaddithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulanun wa fulan. Qala ama inni lam ufariqhu walakin sami'tuhu yaqul man kazaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, kata dia, aku kata kepada bapa aku Az-Zubair. Tuan-tuan, dua-dua ni adalah orang terkenal. Abdullah pun orang terkenal, Az-Zubair pun orang terkenal. Abdullah bin Az-Zubair anak angkat Nabi. Bapa dia Az-Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid. Dia adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Az-Zubair bin Awwam bin Khuwailid, dia sangkut dengan Nabi dua-dua belah. Az-Zubair bin Awwam sepupu Nabi, pasal mak dia nama Safiyah. Mak dia dengan bapa Nabi Abdullah dua beradik. Jadi Az-Zubair bin Awwam ini sepupu Nabi. Lepas itu Zubair bin Al-Awwam bin Khuwailid pula anak penakan kepada Khadijah binti Khuwailid, lagi sekali sangkut. Dan Az-Zubair bin Al-Awwam ini, seperti mana yang diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib, dia kata Az-Zubair bin Al-Awwam waktu umur 12 tahun, sampai ke telinga dia kata Nabi SAW dah dibunuh. Dia baru umur 12 tahun. Siapa kamai habang dekat dia kata Nabi SAW dah kena bunuh. Waktu umur 12 tahun dia dah tunjuk sayang dia kepada Nabi SAW. Dia cabut pedang, dia pusing satu Mekah kerana nak cari orang yang bunuh Nabi SAW. Dalam dia duk pusing, dia jumpa Nabi SAW. Nabi tanya dia. Nabi tanya kepada Az-Zubair bin Al-Awwam ini, Nabi tanya pasal apa? Berjalan dalam rupa marah dengan pedang duk terhunus di tangan. Nabi tanya pasal apa?
Dia kata ada orang bagi tahu kata tuan dah kena bunuh. Nabi kata dekat dia, kalau sungguh aku kena bunuh, hang nak buat apa? Kata Az-Zubair bin Awam, aku akan tumpah darah seluruh penduduk Mekah. Cakap yang membayangkan sayang dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam kahwin dengan Asma. Asma kakak Aisyah. Dapat anak nama Abdullah bin Az-Zubair. Nabi ambil buat anak angkat Nabi. Pusing kok mana pun, Az-Zubair bin Awam ini orang hebat. Hadis yang kita baca ni riwayat daripada anak dia Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhuma. Kata Abdullah, aku tanya bapa aku Az-Zubair bin Al-Awam, inni la asma'uka tuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhaddisu fulanun wa fulan. Anak dia tanya dia, anak dia kata, ayah, saya tak rajin dengar apa-apa hadis daripada ayah seperti mana saya dengar ramai orang lain riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak dia kata, ayah, ramai orang kata mereka ada riwayat hadis daripada Nabi, tapi ayah sendiri punya rapat dengan Nabi bukan sahaja rapat sebagai kawan, rapat dari segi pertalian darah. Ayah spend banyak masa dengan Nabi, tapi saya tak banyak dengar hadis yang ayah riwayat. Qala, kata Az-Zubair, ama inni lam ufariqhu. Az-Zubair bin Awam dia jawab pada anak dia, dia kata, hang pun tahu aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah berenggang. Aku tak payah cerita aku bapa hang duk tengok aku hari-hari. Aku dengan Nabi ni tak berenggang. Walakin sami'tuhu yaqul, tapi aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi kata, siapa bohong atas nama aku, siap tempat di neraka. Oleh kerana aku duk ingat apa Nabi kata, siapa bohong atas nama Nabi, tempat ada di neraka. Maka aku takut nak quote, nak petik, nak ambil apa-apa daripada kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku takut kot tersilap. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ini dapat kita faham bahawa para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mereka cukup hati-hati. Tak macam kita hari ini. Kita tak pernah jumpa Nabi pun. Kita tak pernah kenal sahabat Nabi pun. Tapi mudah-mudah, senang-senang kita kata ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Sedangkan kita tidak semak, betulkah itu hadis Nabi? Sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi, yang begitu rapat dengan Nabi pun tak berani nak cerita lebih kurang. Takut kot tertambah ataupun terkurang. Hak Nabi kata dia tambah sikit, ataupun hak Nabi kata dia kurang sikit. Dengan kerana tu dia masuk neraka. Dia takut benda ni. Kesimpulan dia apa dia, tuan-tuan? Hati-hati dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu an, kata dia, innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsira anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kaziban falyatabawa maq'adahu minan nar, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari.
Anas bin Malik radhiyallahu an 10 tahun jadi khadam Nabi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun tidur bangun, celak mata sampai tidur malam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kerja dia, bila Nabi main masjid, Nabi masuk masjid, dia ambil kasut Nabi bungkus. Bila Nabi keluar masjid, dia buka letak di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi close, rapat, bukan dengan Anas sahaja, bahkan dengan keluarga Anas, terutamanya dengan mak dia. Nabi jadi ke rumah dia tempat transit Nabi sebelum Nabi sembahyang zuhur. Sehingga ke hadis yang kita biasa baca menceritakan peluh Nabi apabila tidur di rumah mak Anas ini, dilap oleh mak Anas, disimpan sampailah Nabi SAW wafat. Bekas kain yang lap peluh Nabi itu masih wangi lagi. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia kata, innahu sallallahu alaihi wasallam la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsira. Anas kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kepada aku, jangan gelut sangat meriwayatkan apa-apa daripada Nabi. Nabi pesan dekat Anas ni tak usah gelut sangat. Pasal apa? Bila gelut ni silap banyak. Macam kita hari ni lah, hearsay, dengar orang sembang kedai kopi, kita cerita balik macam kita tengok benda tu. Kita dengar orang cerita yang orang dengar daripada orang lain mai cerita kat kita tu, kita perpanjangkan kepada orang lain. Cara kita cerita macam kita tengok benda tu. Pasal apa? Pasal gelut nak cerita, takut orang lain cerita dulu, kita nak dulu dalam nak bercerita ni. Gelut itu membawa bahaya. Nabi SAW kata, innahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi SAW la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsira. Nabi larang aku daripada gelut nak mencerita hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kaziban. Nabi kata, siapa yang sengaja bohong atas nama aku, falyatabawa maq'adahu minan nar, siap tempat di neraka. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Husain bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Husain bin Abi Waqqas, dia ni saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, Sa'ad bin Abi Waqqas ni betul-betul mati tanam di mana? Orang lah dia melancong, pergi melancong China, katanya ada kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di sana. Betul ke? Sedangkan dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari, riwayat Muslim, cerita kata mayat Sa'ad bin Abi Waqqas disembahyangkan oleh Aisyah di Madinah. Dia mati, di antara yang menyembahyangkan mayat dia ialah Aisyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Takkanlah dia mati di Madinah, Aisyah sembahyang mayat dia pergi tanam di China. Pun begitu, orang yang sampai ke negeri China, sampai ini kubur Sa'ad bin Abi Waqqas, bagi salam tak kira. Inilah pentingnya tuan-tuan kita merujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Husain bin Abi Waqqas, saudara kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dia kata, sami'tu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yaqul, ma yamna'uni an uhadditha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna aw'a ashabi anhu walakinni ashhadu la sami'tuhu yaqul man qala alayya ma lam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar.
wa qala Husain aw'a sahabatihi anhu atau kama qala, hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal daripada Husain bin Abi Waqqas. Dia kata dia dengar Osman bin Affan radhiyallahu anhu kata, Sayyidina Osman, kita dah cerita dah, Sayyidina Osman ini hebat. Dia tak pernah dilihat pakai seluar. Dia tak pernah dilihat pakai seluar sehinggalah pada hari dia kena bunuh, dia pakai seluar. Isteri dia tanya dia, awak abang pasal apa tak pernah pakai seluar, hari ni pakai seluar? Dia kata dia bimbang, pemberontak dah kepung rumah nak bunuh dia. Dia bimbang dalam pergelutan itu, takut-takut terselak kain nampak aurat dia. Tuan-tuan, sahabat jaga aurat sampai macam tu sekali. Tak pernah pakai seluar, dia selalu pakai baju kamis, baju jubah lepas turun macam ni. Hari tu pakai pasal apa? Pasal takut dalam pada duk jadi pergelutan itu, takut kot tersingkap kain nampak aurat, maka dia protect aurat dia daripada awal. Dia pakai seluar hari itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sayyidina Osman bin Affan yang begitu hebat berkata, dia kata, ma yamna'uni an uhaddisa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alla akuna aw'a ashabihi anhu. Kata dia, tidak ada benda yang menegah aku daripada meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan yang menegah aku itu ialah kerana aku rasa aku bukanlah orang yang paling kuat ingatan. Dia sahabat kanan Nabi, right hand man Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, ini dua ada kiri kanan Nabi, tapi tak banyak riwayat hadis daripada Nabi. Bila orang tanya Sayyidina Osman, kamu begitu rapat dengan Nabi, begitu close dengan Nabi, pasal apa tak banyak riwayat hadis daripada Nabi? Dia kata, tak ada benda yang menghalang aku daripada meriwayatkan hadis Nabi, melainkan kerana aku rasa ingatan aku tak cukup baik. Aku takut kot-kot ingatan yang tak baik ni, Nabi kata lain, aku pi ingat lain. Nabi sebut lain, aku pi hafal macam lain. Kerana ingatan aku yang tak cukup baik ini, maka aku takut nak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakinni ashhadu li sami'tuhu yaqul, akan tetapi aku naik saksi bahawa aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, man qala alayya ma lam aqul, siapa ada pihabang dekat siapa-siapa benda yang aku tak kata. Nabi kata ada siapa-siapa pihabang dekat orang, kata Nabi kata sedangkan Nabi tak kata, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap tempat di neraka. Qala Husain, kata Husain bin Abi Waqqas, saudara Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia kata aw'a sahabatihi anhu. Dia kata setakat yang aku tahu, Osman adalah di antara sahabat yang paling kuat ingatan. Bila orang habang apa-apa, dia cukup ingat. Walaupun dia satu orang yang cukup kuat ingatan, dia takut nak petik apa-apa kata-kata Nabi, takut-takut apa yang dia petik itu tersilap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 3 hadis kita baca cukup untuk kita jadikan peringatan. Nak abang apa-apa, nak kata apa-apa, make sure betul itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan suka-suka, jangan semata dengar-dengar kita terus kata itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 21. Bahrul Mazi jilid 21 muka surat 4. Muka surat 4 masalah 5
Dia kata mengatakan hadis Nabi sedangkan itu bukan hadis Nabi. Itu tajuk dia. Jadi kena dengan mukadimah kita tadi. Ini perbincangan dia. Bolehkah kita kata hadis Nabi sedangkan itu bukan hadis Nabi? Macam yang kita cerita kuliah bulan lepas. Hadis apa yang popular sangat, yang di mana-mana ustaz-ustaz penceramah duk quote, duk petik, duk cerita, duk habang. Hadis apa? Hadis tarawih satu. Lagi satu, hadis Sa'labah. Cerita merata tempat habang tentang Sa'labah yang miskin, tiba-tiba didoakan oleh Nabi jadi kaya, tiba-tiba kesudahan hidup dia sampai sengsara merana. Tiba-tiba bila disemak-semak, tidak ada hadis cerita tentang Sa'labah. Demikian juga halnya tentang Alqamah. Tuan-tuan pernah dengar cerita Alqamah? Sama juga. Dalam kitab pun ada. Cerita Alqamah ni sudah melebihkan isteri daripada mak. Sehingga menyebabkan mak ni sudah kecil hati. Akhirnya Alqamah ini jadi si tanggang. Sampai nak mengucap la ilaha illallah pun tak boleh. Bila disemak-semak, bila dicari-cari dalam kitab hadis, tak ada hadis Alqamah ni. Masya Allah. Begitu popular hadis ini, tiba-tiba tidak direkodkan di dalam kitab-kitab yang sahih. Mana mai cerita-cerita ni semua? Begitu popular, meniti daripada bibir ke bibir, tiba-tiba bila disiasat, bila disemak, tidak ada hadis itu. Berbeza dengan hadis tentang Juraij. Tuan-tuan pernah dengar cerita Juraij? Itu hadis sahih. Juraij yang pergi buat pondok, duduk beruzlah di satu tempat, tiba-tiba mak mai bagi salam, dia tengah sembahyang sunat. Berbolak-balik hati dia, nak sahut panggilan mak ke nak terus sembahyang. Maka Juraij pilih untuk sembahyang. Bila habis sembahyang keluar, mak dia dah balik. Jadi kali kedua, jadi kali ketiga dan sebagainya, mak ni sudah terbit di mulut. Mak ni kata, aku nak tengok budak ni, alim sangat dia ni, warak sangat dia ni, aku nak tengok dia sebelum dia mati, biar dia ni terfitnah. Jadi macam yang mak dia sebut, dia terfitnah dengan satu perempuan jalang yang mengaku kata kandungan dia ni adalah anak Juraij. Itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk kita pada malam ni, dia kata mengatakan hadis sedangkan dia bukan hadis Nabi. Inilah satu perkara yang membawa orang yang memperbuat dan orang yang mengerjakan dia kepada neraka jahanam. Ni, benda macam ni boleh menyebabkan manusia ni akhirnya terjerumus ke neraka jahanam. Iaitu diambilnya satu daripada jumlah kalam Arab. Dia ambil satu kata-kata Arab, dikatakannya itu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia ambilnya satu daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksudnya dibawa ke lain daripada kehendak hadis itu. Ini dua benda. Satu bukan hadis pun dia kata hadis. Lagi satu hadis tapi dia pi hurai terkeluar daripada maksud hadis tu. Kena jaga. Kita tak boleh baca rasa-rasa macam faham kita lagu tu, kita habang lagu tu. Tak boleh. Dia kena tengok tu konteks hadis itu apa dia. Maka di sinilah pentingnya syarah hadis. Jadi kita baca hadis, baca huraian dia. Apa huraian dia? Baru match dengan kehendak yang sebenar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Adapun satu daripada hadis itu tetapi maksud dibawa ke lain. Sama ada benda tu berlaku kerana jahilnya akan murad hadis itu, mungkin kerana dia jahil akan maksud sebenar hadis, ataupun dia semata-mata berpegang kepada zahir hadis. Kadang-kadang perkataan yang sebut dalam hadis tu faham dari segi zahirnya macam tu, tapi tak, maksud dia bukan macam tu. Perlunya kepada
mengaji yang sungguh-sungguh, baru kita boleh faham. Dan setengah daripada mereka itu hadis maudhu' dikatakan sahih ataupun hasan ataupun sebagainya. Yang ni benda tu maudhu'. Saya buat contoh bulan lepas, beberapa benda yang orang duk kata hadis rupa-rupanya maudhu'. Maudhu' ni maksudnya apa? Palsu, reka-reka. Maksud maudhu' itu direka-reka, diada-adakan. Maksudnya itu bukan hadis, itu kata-kata yang disandarkan kepada Nabi sedangkan Nabi tak kata langsung. 2-3 tahun lepas duk sekelip dalam internet, ada orang forward mai dekat saya, dia kata satu hadis riwayat daripada Nu'aim bin Hammad meriwayatkan daripada Nabi SAW. Ini yang depa forward mai ni. Sabda Nabi apabila muncul suara di bulan Ramadan. Saya ingat setengah daripada mai ni dapat email ni. Dia kata dalam bulan Ramadan, dalam satu bulan Ramadan akan muncul satu suara besar daripada langit, diikuti dengan huru-hara yang akan berlaku dalam bulan Syawal. Kami bertanya, sahabat tanya Nabi, suara apa itu ya Rasulullah? Jawab Nabi, itu suara yang keras di pertengahan bulan Ramadan, berlaku pada malam Jumaat. Orang yang sedang berdiri akan jatuh terduduk dan akan diikuti dengan berlaku satu gempa bumi. Jika sekiranya kamu melaksanakan salat subuh pada pagi Jumaat, segeralah masuk ke dalam rumah dan tutup pintu dan sumbat segala lubang yang ada di dinding rumah dan selimut diri kamu, sumbat telinga kamu. Sebutlah Al-Quddus, Al-Quddus, Al-Quddus. Tak payah bawa dalam bahasa Arab pun, tolak forward dalam bahasa Melayu. Barang siapa yang buat begitu, kononnya Nabi kata dia akan selamat daripada kebinasaan. Benda ni di forward sekitar bulan 9, ujung bulan 9. Mai bulan 10 ada pihak meramalkan, kata 2012 akan jadi benda ni. Sampai orang putih buat filem. Sampai orang putih buat filem 2012. Dia nak match ni dengan hadis yang disebarkan di seluruh dunia. Anak kita duduk mengaji di US dapat hadis ni. Anak penakan kita duduk di Tokyo, Jepun, dapat hadis ni. Orang putih pula keluar filem 2012. Dia pakai tapunggah. Dan kononnya pada tahun 2012 akan jadi 2 gerhana pula. Ni pihak yang membuat kajian tentang benda ni mengesahkan kata akan jadi benda ni. Cemas seketika. Bila disiasat-siasat, tidak ada pun benda ni di dalam kitab-kitab hadis yang sahih. Cuma Imam As-Suyuti dia kata itu maudhu', ada direka oleh orang yang tertentu. Imam As-Suyuti berapa puluh tahun dulu dah buah dah benda ni. Dia kata ada tercatat di dalam beberapa kitab ni pasal hadis ni. Hadis yang katanya riwayat daripada Nu'aim bin Hammad ini ada, kata Imam As-Suyuti, itu maudhu', dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia mai pula satu musim cerita sampai ke Malaysia ni, cerita tentang Nostradamus. Tuan-tuan bisa dengar nama dia? Rayuh satu masa dulu. Saya balik lagi sebelum tidur, saya duduk depan internet, type nama dia ni, Nostradamus, Nostradamus. Dia orang Perancis, beranak tahun 1503.
1503 tu saya duk buat mata naik lagu nak fikir tu, saya fikir lama ni, cerita lama. Tahun 1503 keturunan Yahudi, kemudiannya tinggal agama Yahudi, dia jadi Kristian Katolik. Awal-awal dia ni kerja jual ubat. Lepas tu jual ubat tak laku, anak dia pun mati kerana kena penyakit wabak. Dia ubah profession jadi tukang tilik. Ini profession mudah, tak ada mengaji tinggi-tinggi, tak gaduh ada sijil apa, cuma sembang mau kuat sikit. Duk tengok nasib orang, nasib dia sendiri pun susah. Duk tengok nasib orang, duk abang orang ni nak susah, orang ni nak senang. Ini kerja Nostradamus. Dia telah membuat 6,338 ramalan ataupun prediction. Sebahagian daripada ramalan dia jadi, dan hak banyaknya tak betul. Masa dia buat ramalan dia tu banyak tak betul, tapi selepas dia mati beberapa ramalan dia menjadi. Masa zaman dia duk buat ramalan ni pun cerita macam hadis maudhu' jugalah. Dia pergi buat satu cerita orang percaya, dia buat satu cerita orang percaya, dia buat satu cerita orang percaya. Sehingga kan permaisuri kepada Raja Henry II Perancis ambil dia, jadikan dia pawang diraja. Pasal ada beberapa tekaan dia pada zaman tu jadi. Maka permaisuri kepada Raja Henry II ambil dia, jadikan dia bomo, pawang diraja di istana. Akhirnya dia mati pada tahun 1566. Selepas dia mati, beberapa ramalan dia yang dia dah tulis pun dah dalam buku dia jadi kenyataan. Yang ni yang kata coincident, kebetulan. Macam hari ni pakat duk teka tarikh pilihan raya, masa makin suntuk. Bila masa makin suntuk, leh-leh teka kena. Masa makin suntuk, hari tu nak teka ada setahun payahlah nak kena. Bila dia main 6 bulan, kemungkinan kena tinggi sikit. Bila dia main lagi sebulan, memang 30 orang teka seorang betul. Dia macam tu lah cerita dia. Nostradamus dia teka, dia antara benda yang dia teka, yang dia tulis dalam buku dia, bila nak jadi apa, di antara yang dia teka jadi kemunculan Napoleon Bonaparte di Perancis. Tuan-tuan, dia mati tahun 1566, Napoleon tahun 1800. 300 tahun kemudian, hak dia tulis dalam buku dia tu jadi. Muncul satu orang hebat di Perancis, Napoleon Bonaparte. Jadi orang dah mula terkejut, oi, dia ni biar betul. Dia teka tentang kemunculan pemimpin Jerman Adolf Hitler. Timbul sungguh. Hitler sekitar tahun 1930-an sampai 1945 perang dunia. Nostradamus teka tentang perang dunia. Dia teka kata perang dunia akan jadi beberapa kali. Pum, kata jadi. 1914 sekali perang dunia pertama, 1939 jadi perang dunia kedua. Dia teka tarikh tahun jadi. Maka nama dia selepas dia dah mati 200 tahun, nama dia makin popular. Dia teka bom atom akan meletup di Hiroshima. 1945 Hiroshima meledak dengan satu bom atom. Terkejut lagi orang. Dia teka kematian Princess Diana. Tahu apa? Princess Diana mati 1997. Dia mati tahun 1500 tu. Dia teka jadi kejadian tu. Nama dia semakin meletup-letup.
Dan yang paling orang putih takut sampai hari ini ada satu lagi dia teka. Dia kata satu hari dunia ini akan dipimpin oleh, dia kata, the man with the blue turban. Dia kata dunia ini satu hari akan dipimpin oleh satu orang laki-laki yang memakai serban biru. Hak ni pun di antara dalam buku yang dia tulis, yang dia teka. Maka bila jadi revolusi di Iran hari itu, mereka kata Syekh ni dah, mereka kata Ayatollah Khomeini akan menguasai dunia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apapun ini semua karut sahaja. Lebih kurang juga dengan hadis maudhu', satu benda yang direka-reka, habang hak tu hak ni dan sebagainya, ada orang percaya. Macam itulah Nostradamus, dia buat beberapa tekaan, ada orang percaya. Itu sebab tuan-tuan, mailah satu ajaran ayah Pin, habang kata ceret ni boleh jadi satu mukjizat, ada orang percaya. Dah hak percaya tu pun bukan kata pi kayu basikal, pi naik BMW X5, percaya. Pi naik Mercedes S-Class, percaya. Pi bukan kecil-kecil anak yang percaya kepada benda ni. Demikianlah halnya dengan hadis maudhu'. Walaupun dia satu yang direka-reka, ada orang percaya. Bahkan ada orang sanggup bermati-matian mempertahankan kata itu hadis walaupun tidak ada bukti. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dia kata bermula, dan setengah daripada mereka itu mengatakan hadis maudhu' itu hadis sahih ataupun hadis hasan ataupun sebagainya. Dan setengahnya pula tidak tahu mereka itu nak menentangkan di antara hadis yang ada tanaqud pada zahirnya hadis. Kadang-kadang kita baca satu hadis, kita baca hadis yang kedua, nampak macam bercanggah. Dia tak tahu nak selesaikan yang nampak bercanggah pada zahir itu. Pasal apa? Pasal kurang ilmu tentang ilmu hadis. Baik, dan tiada ia tahu setengah hadis itu menerangkan maksud setengah yang lain. Hadis ni kadang-kadang ada satu tu umum, hadis yang kedua mengkhususkan penerangan tentang hadis yang umum tadi, dan setengah hadis itu menasahkan setengah hadis yang lain. Ada satu hadis, satu hadis yang lain membatalkan hadis yang pertama tadi. Ini bidang ilmu mustalah hadis, yang kalau sekiranya satu orang itu tidak faham tentang ilmu ini, dia boleh buat silap banyak apabila dia terang kepada orang ramai. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam Quran ada satu ayat, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sadaqallahul azim. Bila baca ayat tu, Tuhan kata difardukan ke atas kamu apabila dekat nak mati, hendaklah kamu tulis wasiat kalau kamu ada harta. Wasiat itu Tuhan kata kepada siapa? Lil walidaini wal aqrabin, kepada mak ayah kalau mak ayah masih ada, dan juga kaum kerabat. Bila kita baca ayat tu, ayat 180 surah Al-Baqarah, bila kita baca ayat tu, maknanya kita kalau duk main sakit makin teruk, yang nampak macam tak ada harapan nak hidup, ayat tu kata mau duk buat wasiat. Wasiat ni kepada siapa? Kepada mak ngayah. Bolehkah mak ngayah terima wasiat? Itu persoalan dia. Bolehkah kita tinggal wasiat, kata kalau saya mati setengah harta saya bagi kat mak? Bolehkah? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Pasal mak adalah waris kita, dia ada bahagian di dalam pesaka, maka dia tak boleh terima wasiat. Habis tu ni ayat Quran kata dia boleh, bertengkar. Rupa-rupanya ayat itu sudah dimansuhkan dari segi hukum dengan hadis yang mutawatir. Nabi kata la wasiyata li waris, tidak boleh wasiat kepada waris. Nampak?
Kalau kita baca ayat tu saja, dalam keadaan kita tak tahu kata ada ilmu nasikh mansukh. Kita cekang orang ni, duk berkelahi dengan orang. Kita nak kata ayat Quran tu kata betul, tumbuk meja. Kita kata ni Quran ni. Rupa-rupanya kita tidak cukup pengetahuan tentang benda ni. Ayat itu sudah dimansuhkan dengan satu hadis Nabi kata la wasiyata liwaris. Waris tidak boleh mengambil wasiat. Maka mak ayah tidak boleh ambil wasiat daripada harta kita kerana dia dah ada panggu di dalam faraid. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka itulah pentingnya dia kata apa? Ilmu tentang hadis dan Quran ini. Pentingnya kita tahu benda ni. Baik, bermula maksud orang yang jahil berkata-kata pada hadis itu ialah dia nak memanihkan perkataan dan karangan dan syarahannya. Orang bercakap ni tuan-tuan, dia punya intention dia apa dia? Nak bagi orang syok dengar ceramah dia. Nak bagi orang syok dengar kuliah dia. Nak bagi orang syok dengar cakap dia. Bila nak bagi syok ni, Haji Namoto mau tuang sikit. Normal. Dia nak attract crowd. Dia nak jadi crowd puller. Dia nak pull crowd ni bagi mai penuh masjid. Haji Namoto tu mau tuang. Haji Namoto tu yang nak bagi kita penyakit macam-macam. Hadis maudhu' ini Haji Namoto. Bila kita dengar, umur aku 60 dah, aku tak pernah dengar hadis ni bagus betul hadis ni. Betul ke hadis? Persoalannya, betul ke hadis? Bila dicek balik, tak jumpa sumber dia. Kalau ulama dia kata apa? La asla lahu. Dia kata tidak ada asal bagi cerita itu. Tidak ada sumber cerita tu. Mana dia pergi ambil ni? Buka dalam Bukhari tak ada, dalam Muslim tak ada, dalam Sunan Sittah tak ada. Pergi buka dalam kitab hadis lain Ibnu Abi Dunya tak ada. Pergi buka di dalam Al-Hakim tak ada. Buka dalam Al-Baihaqi tak ada. Ini nama-nama kitab hadis. Buka di dalam Musnad Imam Ahmad tak ada. Buka di dalam Sunan Ad-Darimi. Punya banyak kitab hadis ni, tak ada hadis yang dia bawa ni. Kacau tuan-tuan. Bermaknanya apa? Ajinamoto. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So tujuan orang duk selit benda-benda ni apa dia? Kerana nak bagi orang tertarik kepada cakap dia. Nah, baik, dia kata supaya tertarik hati orang kepadanya. Maka yang demikian itu ditegah oleh agama. Dan jika menarik hati orang kerana nak encourage orang kepada ilmu agama sekalipun, walaupun tujuan baik, nak suruh orang jangan miss tarawih 30 malam, tempel di dinding masjid. Semayang tarawih malam pertama pahala dia macam ni, macam ni, macam ni. Semayang malam kedua pahala macam ni, macam ni, macam ni. Semayang malam ketiga pahala macam ni. Orang mai duk baca malam ni macam ni punya pahala, malam ni kena mai. Tujuan dia buah tu baik tak baik? Baik. Tujuan dia nak suruh orang mai semayang. Tapi betul ke hadis? Cek tengok, maudhu' juga rupa-rupanya. Jadi tujuan dia bohong orang, nak suruh orang semayang ni, tapi bohong. Boleh tak boleh? Agama kata siap tempat di neraka. Dia macam tu. Ini yang orang selalu sebut al-ghayah la tubarrirul wasilah. Ghayah, matlamat kita baik, tapi kalau cara kita berbohong ini tak kena, dia tidak menghalalkan. Matlamat kita tu, cara yang kita buat tidak menghalalkan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata tetapi Quran dan hadis itu tidak boleh dibuat main-main dan tidak boleh dipermudah-mudahkan. Yang tu dia nak abang. Jangan bohong dengan Quran dan hadis. Bermula dalil yang menunjukkan atas tegah yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqul haditha anni illa ma alimtum. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi saudara sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma.
daripada Nabi SAW bersabda, hendaklah takut sekalian kamu akan sebenar-benar takut daripada mengatakan hadis daripada aku, yakni jangan sekali-kali yang bukan hadis daripada aku dikatakan daripada aku. Itu dia tuan-tuan. Ni maksud yang sama ni, riwayat ni tak tahu berapa punya banyak yang Nabi nak pesan jangan bohong atas nama Nabi. Ada satu orang bagi satu risalah, dia kata, ustaz betul benda ni? Apa dia? Ni hadis Nabi kata kalau nak potong kuku, very simple punya benda, simple punya benda. Hadis Nabi kata nak potong kuku, mula jari telunjuk belah kanan, jari hantu, jari maneh, jari kelingking, jari kelingking kiri, jari maneh, jari hantu, jari telunjuk, ibu jari kiri, last sekali ibu jari kanan. Dia kata itu hadis Nabi. Betul ke tak betul? Tak ada. Ada daripada pendapat ulama. Ulama yang mencadangkan. Ulama yang mencadangkan atas sebab yang berbagai-bagai. Tetapi bukan hadis Nabi. Ada pula pihak rajin, pireka, habang kata hadis Nabi, foto sikit, letak pula di pintu masjid. Kononnya nak cari pahala. Boleh bala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak sebar apa-apa pun double check, triple check, baru sebarkan, supaya kita tak buta-buta jadi berdosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Kemudian dia kata diriwayatkan daripada sahabat Nabi SAW, lagi sepupu Nabi, nama dia Abdullah bin Abbas, daripada Nabi SAW bersabda, hendaklah takut kamu mengatakan hadis daripada aku sedangkan itu bukan daripada aku, yang bukan kehendak aku dikatakan kehendak aku, melainkan barang yang telah sekalian kamu yakin daripada aku. Confirm betul kata itu hadis, baru sebarkan. Jangan gopoh dalam nak menyebarkan benda-benda yang tidak pasti. Begitu. Seperti mana tahu kita hadis riwayat daripada imam yang sahih, yang dinakal daripada siqat. Siqat ni daripada perkataan siqah, maksudnya orang yang dipercayai. Siqat plural dia, orang-orang yang dipercayai. Dan muhaddisin yang masyhur dipercayai. Hadis itu diambil daripada ulama-ulama hadis yang dipercayai mereka ni. Maka sampaikanlah dan khabarkanlah kepada orang yang menuntutnya, baru kita habaq dekat orang bahawa itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mai kuliah Al-Fadil sahibu samahah Datuk Mufti Kedah di masjid ni, Datuk Syekh Badruddin, kan, dia cerita tentang Imam Muslim nak rekodkan hadis dalam Sahih Muslim tu, sembahyang 2 rakaat dulu baru rekod. Kuliah dia yang bukan yang baru ni, yang sebelum tu. Betul itu. Ni yang kata ulama-ulama hadis ni macam tu depa dengan hadis Nabi ni. Sudah disiasat, sudah dicek habis-habis, sure kata ini hadis Nabi. Masa nak rekod tu, masa nak tulis tu, kata ini hadis ni, sembahyang dulu 2 rakaat. Minta Allah bagi petunjuk. Kalau tak betul, bagilah satu apa-apa alamat dekat dia, supaya dia tidak tulis benda yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan betulkan maksudnya seperti mana maksudku. Nabi kata bila nak syarah hadis tu, pastikan itu yang aku maksudkan. Jangan Nabi maksud lain, kita pergi habaq lagu lain. Jangan. Supaya tidak jatuh kamu ke neraka. Itu dia. Sabda Nabi SAW lagi, faman kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siapa buat bohong ke atasku dengan sengaja, dengan mengatakan hadis sedangkan bukan hadis daripada aku, ataupun diubah maksudnya daripada kehendakku, maka hendaklah ambil tempat dia di neraka Jahannam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Kemudian dia kata di situ masalah mentafsirkan Quran dengan apa-apa yang terlintas di dalam hati. Tuan-tuan, bila duk sebut kata neraka ni, apa yang kita faham tentang neraka ni? Kan? Berapa kali jumpa dah ni. Siapa yang berdusta atas nama Nabi, siap tempat di neraka. Siapa yang kata apa yang aku tak kata, siap tempat di neraka. Neraka ni apa? Neraka ni macam padang Arafah ke? Neraka ni macam Mina ke? Arafah dan Mina tempat yang tak apa selesa. Bila kita pergi buat haji, duduk di Arafah, duduk di Mina ni tak selesa. Macam kita duduk di Madinah, macam kita duduk di Mekah, kita duduk hotel. Yang ni kita pergi duduk bawah kemah dengan panas, dengan bilik air nak kena beratong. Tu pun ramai orang hilang sabar. Adakah neraka tu? Tak, tuan-tuan. Neraka jauh lebih dahsyat daripada tu. Kalau manusia faham ni, yang kata hakikat neraka ni, dia tak berani buat dosa. Tak berani buat dosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ambil beberapa ciri neraka ni. Yang kata neraka ni, beberapa ciri dia. Di antara ciri neraka ni apa dia? Siapa masuk neraka, Tuhan bagi dia jadi besar. Dalam hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata ma baina mankibai al-kafir finnar masiratu salasati ayyam lirakibil musri' atau kama qala, hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata orang kafir bila masuk neraka, besarnya orang kafir ni, fizikal orang kafir ni Allah jadikan dia besar. Besar sekok-sekok orang kafir dalam neraka ni. Kalau satu orang naik kuda laju, dia kata ar-rakib al-musri', maksudnya orang yang naik kuda laju. Dia naik daripada bau balik kanan ni, dia nak sampai bau balik kiri, satu orang kafir 3 hari. 3 hari pada perkiraan akhirat. Sehari akhirat berapa lama? 1000 tahun. 3 hari 3000 tahun dunia. Nak habaq kata manusia ni bila masuk neraka, Tuhan bagi jadi fizikal dia besar. Apa logik dia? Tuhan bagi jadi manusia masuk neraka ni bagi jadi besar. Apa logik dia? Logik dia, bila besar, lagi banyak sakit yang dia rasa. Kan dalam Quran Tuhan kata orang yang masuk neraka ni, baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Kami jadikan manusia ini dalam neraka esok, dibakar dia ni, terbakar kulit dia, baddalnahum juludan ghairaha, kami ganti kulit baru, bakar lagi, hangui rentung, kami buang kulit tu, ganti kulit baru, bakar lagi. Pasal apa? Kulit itulah yang tempat sakit dia. Ni Tuhan buat kulit ni bukan saja buat, tuan-tuan. Tak percaya, balik kupas tengok. Kupas tengok ni. Ada kulit ni yang kita tak sakit. Bila kupas kulit ni, Allahu Akbar, sakit dia. Sejengkai luka dengan sedepa luka, hak mana lebih sakit? Sedepa luka lagi sakit. Allah jadikan orang kafir dalam neraka itu esok besar. Lagi dia besar, lagi banyak kulit di badan dia, lagi banyak tempat kena bakar di dalam neraka esok ni, lagi bertambah sengsara dia. Maka Nabi SAW kata, antara dua bau satu-satu orang kafir dalam neraka esok, jauh dia ni kalau naik kuda laju 3 hari. 3 hari akhirat sama dengan 3000 tahun dunia, perkiraan masa dia. Dalam hadis lain riwayat daripada Zaid radhiyallahu an, dia kata innar rajul min ahli an-nar la ya'zumu lin-nar hatta yakuna ad-dars min adrasihi ka Uhud. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam Musnad Ahmad. Dia kata satu orang laki-laki yang masuk neraka esok, la ya'zumu, dibesarkan badan dia ni, fizikal dia dijadikan besar, linar, untuk dibakar oleh api.
Nabi kata, hatta yakuna ad-dars, sehinggalah satu gigi geraham dia ka Uhudin, besar bukit Uhud. Nak abang besarnya manusia ni bila masuk neraka, gigi geraham dia besar Jabal Uhud. Tuhan buat bagi jadi besar ni pasal apa? Pasal nak bagi dia sakit menanggung azab neraka itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tu duduk dalam neraka. Apa makanan, minuman ahli neraka? Dalam Quran kalau kita tengok, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah As-Saffat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, azalika khairun nuzulan am syajaratuz zakum inna ja'alnaha fitnatan lizalimin innaha syajaratun takhruju min aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun summa inna lahum 'alaiha lasyauban min hamim. Sadaqallahul azim. Tuhan tanya, Tuhan kata makanan syurga dengan pokok zakum mana lebih baik? Hang masuk syurga ada makanan dalam syurga, hang masuk neraka kena makan buah zakum. Tuhan kata mana lebih baik? Makanan syurga dengan buah zakum, mana lebih baik? Inna ja'alnaha fitnatan lizalimin. Pokok zakum ni Tuhan kata kami buat dia dengan satu tujuan saja. Apa dia? Nak dijadikan fitnah, seksaan kepada orang yang masuk neraka. Innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim. Yang kata pokok zakum ni dia tak boleh tumbuh tang lain melainkan tumbuh dia di dasar neraka jahim. Pokok ni tak boleh tumbuh tang lain. Hampir tanamlah di tengah padang pasir Sahara hak kering kontang dahsyat tu, tak tumbuh dia. Mailah tanam di bumi Malaysia yang subur ni, tak tumbuh dia. Pokok zakum tumbuh hanya di neraka jahim. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Mayang buah zakum ini, mayang dia macam kepala-kepala syaitan. Tengok mayang dia saja sudah jadi azab kepada penduduk neraka. Fa innahum la'akiluna minha famali'una minha al-butun. Tuhan kata sebenar-benar orang yang masuk neraka akan kena makan dia. Orang yang masuk neraka ni fa innahum la'akiluna minha, garanti kena makan, tak boleh kata tak mau. Famali'una minhal butun, makan sampai penuh perut, makan buah zakum ini. Summa inna lahum 'alaiha la syauban min hamim. Bila makan dia lekat, bila lekat hak nak minum bagi lepas hak lekat tu ialah hamim. Dalam hadis sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, hamim ni apa? Nabi kata hamim ini seumpama timah yang dilebur cair. Itulah minuman ahli neraka. Makan buah tu tak boleh telan, dia lekat. Bila lekat automatik kita akan cari air. Dia bagi hamim. Hamim ni apa dia? Yashwil wujuh. Bila nak minum dia baru mai dekat muka, luruh isi daging ni. Minum luruh habis isi perut. Tuan-tuan, tu yang kata neraka. Tu yang kata nak kena orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main benda ni. Dalam sebuah hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Ibni Abbas radhiyallahu an. Nabi kata, "Law anna qatratan min az-zaqum qutirat la amarrat ala ahli al-ardi 'aishahum
Fakaifa man laysa lahum ta'am illa zakum. Nabi kata kalaulah buah zakum tadi ni yang kata tumbuh daripada neraka, yang kata dia ni kalau makan lekat nak kena tolak dengan hamim, buah zakum ni Nabi kata kalau perah dia, ayak buah zakum tu menitik mai atas muka bumi ni, la amarrat ala ahli al-ardi aisyahum, seluruh kehidupan benda hidup yang ada di atas muka bumi ni jahanam habis. Buah tu kalau perah titik jatuh mai, Nabi kata satu muka bumi ni rosak habis. Fakaifa man laysa lahum ta'am illa zaqum. Nabi kata macam mana agaknya orang yang tak ada makanan melainkan zakum sahaja makanan dia. Bagaimana dengan dia ni? Ini tuan-tuan yang kata neraka ni dahsyat. Dahsyat dia sampai macam tu. Demikianlah dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala marah kepada orang yang menyebarkan hadis palsu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kemudian dia kata apa? Masalah tafsir Quran dengan apa yang terlintas dalam hati ini macam mana? Ada ataupun ada apa rasa di otaknya, apa yang dia teringat? Dia teringat apa? Dia pergi tafsir ikut kepala otak dia. Bolehkah macam ni? Maka orang itu akan menjadi isi neraka. Sebagaimana yang diterangkan dalam masalah yang telah lalu. Bermula dalil yang menunjukkan arti haramnya itu adalah sabda Nabi SAW. Man qala fil Quran bi ra'yih falyatabawa maq'adahu minan nar. Artinya siapa yang berkata pada Quran itu mengikut pikirannya, yakni mentafsirkan Quran itu ikut lintas hati dan lintas otaknya, maka siap tempatnya di neraka, yakni Tuhan jadikan tempatnya di neraka jahanam. Sama okey. Quran pun kalau kita tafsir ikut otak kita pun masuk neraka. Hadis kalau Nabi tak kata, kita pergi bohong kata Nabi kata, pun neraka. Dia nak apa tuan-tuan? Islam ini agama yang murni. Kita kena jaga genuine Islam ini. Jangan ada tokok tambah di dalam nak mengajar Islam. Jangan. Kita kena serius dalam soal ni. Nak mengajar agama, nak ceramah agama, nak bercakap pasal agama, cakap betul. Jangan merepek. Jangan bawa mai cerita-cerita yang bersifat ajinamoto kerana nak menyedapkan ceramah. Jangan. Pastikan apa yang kita bawa itu benar daripada Allah dan daripada Nabi SAW. Baik, dia kata mentafsirkan Quran itu ditegah. Bagaimana ia? Macam mana yang kata kita ni ditegah daripada mentafsirkan Quran? Kata Khazin rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya, telah berkata ulama, bermula tegah daripada tafsir Quran dengan fikiran sendiri itu, telah datang tegahnya ke atas orang yang mentakwilkan Quran sebagai maslahat dirinya. Tak boleh dia yang tu. Tak boleh kita tafsir nak ikut interest kita. Kita menyaga kismih, kita menyaga kurma, kita bawa mai hadis-hadis cerita tentang kelebihan kismih dengan kurma. Kalau betul daripada hadis, tak apa, takut kot tak betul. Tapi kita bawa mai benda tu pasal apa? Dengan niat nak melariskan perniagaan kita. Pasang. Tak boleh. So, Quran dan hadis ni bukan gunanya untuk nak melariskan bisnes kita. Bukan macam tu. Quran dan hadis ini untuk dijadikan panduan hidup. Bukan untuk nak buat untung menyaga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan menurut sebagaimana kehendak hawa nafsunya. Dia tafsir Quran tu nak bagi padan dengan dia. Weh, saya tahun 70-an dulu pergi dengar ceramah zaman tu. Ceramah pilihan raya Zaman tu Presiden PAS nama Datuk Asri Haji Muda. Pihak yang lawan dia kempen, saya ingat lagi, saya budak-budak sekolah rendah, pergi kempen pilihan raya, pergi baca surah Al-As wal Asri
innal insana lafi khusr, demi latu asri, manusia di dalam kerugian. Kempen pilihan raya masa tu, kita pun masa tu tak tahu apa. Dia dengar, Quran sebut benda ni, orang yang dia ni tak boleh duk undi dia ni. Kalau undi, manusia dalam kerugian. Tuan-tuan, pada masa tu kesedaran agama ni kurang. Jadi orang buat main-main ayat Quran ni sampai tahap tu. Oh, dahsyat. Bila kemudian ni kita duk mengaji, kita reti tentang agama, kita teringat balik benda tu, Masya Allah, berani orang main-main sampai ke tahap itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang inilah yang dia kata apa? Mentafsirkan Quran mengikut hawa nafsu mereka sendiri. Maka orang yang demikian itu tiada sunyi ia. Ada kalanya bahawa ada ia daripada ilmu, ada kalanya tidak daripada ilmu. Orang ada buat main-main agama ni, ada yang ada ilmu, tapi ada yang tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu bercakap senang sikit, kita boleh tahu, tak boleh. Tapi kalau orang ada ilmu, dia spin agama, habis kita. Pasal kita letak trust dekat dia, kita letak kepercayaan dekat dia, kita meletakkan keyakinan kepada fahaman dia terhadap agama, tiba-tiba dia spin, habis. Bukan seorang dia, berapa ramai manusia terbabas kerana jahat dia. Baik, maka jadi ada ia daripada ilmu, seperti orang yang berdalil dengan mengatakan ayat Quran atas mentashihkan bid'ahnya. Dia buat benda salah, benda bid'ah, dia pergi guna ayat Quran nak kata betul. Hak tu dengar ni orang awam, tak cukup faham. Dia kira hak ni ustaz, hak dia baca Quran, dia betul. Orang awam, dia mana boleh ada pertimbangan ilmu, pasal dia pun tak ada ilmu. Dia kira hak bercakap ni ustaz, hak ustaz tu sebut tu Quran, dia kata ustaz tu betul. Walhal ustaz tu ada own interest, ada kepentingan peribadi, maka ramai yang terpedaya. Ini dia nak bagi tahu ni. Maka padahalnya tahu akan kehendak ayat itu daripada yang demikian itu, tetapi maksudnya supaya dapat dia memberi kesamaran kepada lawannya. Dia pusing benda tu nak bagi orang jadi confused dengan agama itu, dengan sebab dikuatkan hujahnya dengan ayat Quran untuk mempertahankan bid'ahnya. Ini yang takut, seperti yang diperbuat oleh orang-orang mazhab batiniyah dan golongan khawarij dan lain daripada mereka itu, daripada ahli-ahli bid'ah pada segala maksud Yahudah, supaya tertarik hati orang kepada mereka, dan itulah orang yang mengerjakan haram daripada yang ditegahkan oleh syarak. Benda ni takut. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok di bawah tu dia adalah ulangan semata-mata tu. Nak abang kata golongan yang duk spin tafsiran agama kerana nak tipu orang, dia nak abang yang tu aja. Bawah tu dia kata mentafsirkan Quran dengan agak-agak, dengan lintah hati. Tiba-tiba kebetulan betul. Dia teka aja maksud ayat ni macam ni, dia teka aja. Tengok-tengok betul. Hak dia teka tu betul dengan hak sebenar. Macam mana ni? Katanya sekiranya seseorang itu tafsir Quran ataupun satu ayat Quran dengan ketiadaan ilmu, seperti diterangkan dalam masalah yang di atas, maka jikalau kebetulan kena dan betul tafsirannya dengan yang betul, maka terbilang ia salah juga. Dia teka betul. Agama kata tak betul. Pasal apa? Pasal asas tafsiran dia itu teka. Tak boleh. Agama ni tak boleh teka. Kita kena tahu secara pasti, kerana agama itu pasti. Agama itu bukan teka-teka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di bawah tu dia bawa hadis an Jundub bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala fil Quran bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Daripada Jundub bin Abdullah, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berkata pada Quran itu berdasarkan fikirannya, tiba-tiba betul, itu dianggap salah. Itu hadis Nabi. Tak boleh teka, tak tahu betul, kira salah juga. Tuan-tuan tengok sebelah tu masalah. Dia kata mentafsirkan Quran dengan tidak ada ilmu, apa hukumnya?
Terus tak ada ilmu. Pergi tafsir Quran. Takut juga tuan-tuan hari ni. Bagus, kita suka makin ramai orang nak bercakap agama ni, kita suka. Tapi sampai tak ada ilmu pergi nak bercakap agama ini pun masalah juga. Semangat tu bagus. Dia tak pernah masuk sekolah agama, dia bukan daripada bidang agama, tapi dia rajin baca buku agama. Bagus. Tapi habuan dia jangan berdiri depan orang pergi duk hurai benda-benda agama. Takut tak betul. Bukan masalah ustaz-ustaz tak boleh cari makan. Ada setengah orang dia kata ni, puak-puak ustaz ni mereka jealous ni, ramai golongan profesional hari ni boleh bercakap agama, mereka jealous. Bukan soal jealous. Bercakap dengan tujuan nak berdakwah tu tak apa, tapi jangan pergi dalam-dalam sangat pasal kita tak ada asas. Takut bila kita pergi dalam sekali lagi, kita tak ada asas, dia mula nak main daripada otak dia, huraian terhadap agama. Dia silap, fa'adallu, maka ramai lagi akan silap. Jaga benda ni. Hari ni ada golongan profesional, jadi doktor, jadi engineer, jadi orang-orang yang profesional, minat dalam agama, dia pergi belajar balik daripada awal. Dia pergi ambil diploma pendidikan Islam daripada macam-macam universiti. Dia belajar balik daripada root, daripada dasar ni. Bahasa Arab ni ambil tahu balik. Yang kata mubtada apa, yang kata khabar apa, yang kata mubtada baris dia macam mana. Dia profesional, dia engineer, dia doktor, tapi dia pergi belajar benda ni dan dia faham. Yang tu tak faham. Kalau setakat beli buku-buku Indonesia di kedai ni, balik duk baca-baca berasa macam ish. Dia main dengar ustaz duk mengajar, duk ceramah, dia duk dengar, dia duk berkisah tempat duduk ni. Dia kata ustaz ni awak tak abangnya ni, ustaz ni awak tak abangnya. Dia rasa dia ada point lebih banyak daripada ustaz tu. Ada hari ni dia jadi benda macam ni. Pasal dia baca banyak, dia reading bagus. So dia dengar ustaz tu bercakap tentang satu benda ish, dia kata ustaz ni kalau sebut yang ni satu lagi cantik ni, dia duk berkisah, dia geram, dia nak lompat mai, dia nak ambil mikrofon, dia nak bercakap. Kan? Boleh bercakap, bukan tak boleh bercakap, tapi jangan untuk orang ramai. Takut kerana tidak ada asas, cakap kita itu tak betul, maka yang mendengar pakat jadi tak betul belaka. Takut dia yang tu. So di muka surat 7 tu dia kata tafsir Quran dengan tidak ada ilmu apa hukumnya. Kata At-Tirmizi, telah diriwayatkan daripada setengah ahlul ilmi daripada sahabat Nabi SAW dan lain daripada mereka itu, bahwasanya sekalian mereka itu telah mengeraskan haramnya. Nak habaq kata tak boleh, kalau kita tak cukup ilmu tentang Quran, jangan duk bercakap tentang tafsir Quran. Yakni mereka berkata, siapa tafsirkan Quran dengan tidak ada ilmu, maka ia itu sangat-sangat haram hukumnya. Ni ditekankan begitu. Maka jika dikata orang tafsir Mujahid dan tafsir Qatadah dan lain daripada keduanya daripada ahlul ilmi, bahwasanya mereka itu mentafsirkan Quran dengan sendiri, mengapa boleh? Mengapa harus? Ada orang tanya, kalau Quran tidak boleh ditafsirkan, ni ulama-ulama tafsir duk buat tafsiran ni macam mana? Oh, mereka tak apa, kita tak boleh. Ada orang tanya macam tu. Oh, dia kata kalau ustaz baca Quran, baca hadis betul, kalau kami baca tak betul. Ada orang akan main soalan macam ni. Alah, dia kata ustaz tu dulu sekelas dengan saya sekolah rendah tu, duk main nombor 25 ke bawah, saya nombor 1 nombor 2. Macam ni punya hujah nanti ada. Dia rasa orang yang duk cakap agama tu tidak cukup pandai macam dia. Bila orang kata ada ulama tafsir nama Mujahid, ada ulama tafsir nama Qatadah, dia tanya benda ni. Oh, kita tak boleh tafsir Quran, tapi Mujahid boleh, Qatadah boleh. Baik, sebelum tu kita nak kena tahu Mujahid ni siapa dia ni. Dia beritahu di sini, tiada siapa menaruh syak dan wasangka kepada ahlul ilmi seperti Mujahid dan sebagainya. Kalau kita tahu Mujahid tu siapa, kita tak akan berani pun pertikai ilmu dia. Cek balik Mujahid ni siapa? Dia ni tabi'in. Imam Mujahid, dia bukan sahabat Nabi, dia tabi'in. Dia tak dan jumpa Nabi, tapi dia berjumpa dengan sahabat Nabi. Siapa dia ni Mujahid? Nama dia Mujahid Ibnu Jabar. Nama dia.
Siapa dia ni? Daripada catatan menunjukkan Mujahid, Imam Mujahid, ulama dalam bidang tafsir ni, guru dia Ali bin Abi Talib. Oh, bukan kecil anak. Ni, haduk buat tafsir ni. Imam Mujahid ini, dia belajar daripada Ali bin Abi Talib dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Guru dia, siapa dia? Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas. Satu orang manusia ni yang kata Mujahid Ibnu Jabar ini, satu orang manusia yang sangat dihormati oleh semua golongan, sama ada golongan sunnah ataupun golongan syiah. Syiah berhormat dia. Pasal apa? Pasal keilmuan dia. Daripada catatan ulama ni mendapati yang kata Mujahid ini, dua-dua puak yang bertelingkah ni terima dia. Mujahid dianggap satu orang yang sangat thiqah, sangat dipercayai, tidak pernah bohong orang. Tuan-tuan, Imam Bukhari nak ambil hadis, orang beritahu dekat dia, kata di hujung kampung sana ada satu orang, katanya ada meriwayatkan hadis daripada Nabi. Al-Bukhari pergi, nak sampai ke tempat tu punya jauh perjalanan. Bila sampai di sana, Imam Bukhari ni kutip dulu maklumat tentang orang yang katanya meriwayatkan hadis ni. Tanya dulu, hampa kenal dah dia ni, siapa dia ni? Orang cerita, daripada cerita tu dia dengar. Tanya semua okey. Semua orang kata dia ni orang bagus, dia ni orang baik, dia ni berilmu, dia siqah, dia dipercayai. Okey. Imam Bukhari pergi di rumah orang yang berkenaan, tengok dulu daripada jauh. Berlaku satu insiden. Waktu Imam Bukhari sampai, hamba Allah yang dikatakan baik ni, dia nak naik unta. Unta tak mau duduk. Dia nak naik atas belakang unta. Unta tak mau duduk. Dia ambil rumput, dia tak di depan unta. Unta ni bila tengok bekas rumput dia ada, dia pun lipat lutut dia, dia duduk untuk nak makan. Syekh ni rabat naik atas belakang, dia tendang bekas rumput bagi terbalik. Imam Bukhari tengok yang tu, cancel balik. Bukan dia bohong orang, dia bohong unta. Imam Bukhari cancel. Orang macam ni tak layak meriwayatkan hadis daripada Nabi. Telitinya hadis yang nak diambil tu, telitinya sampai macam tu. Kita ni orang tak boleh ambil hadis daripada kita. Pemohong daripada pagi tadi sampai ke malam ni tak tahu berapa kali. Kita tak ada kelayakan kita ni. Balik kepada cerita Mujahid bin Jabar ni, ulama yang meriwayat, yang banyak membuat tafsir Quran ini. Dia satu orang yang siqah, diterima oleh golongan sunnah dan juga oleh golongan syiah. Terima dia. Satu ulama besar, nama dia Al-A'mash. Ini ulama besar. Tuan-tuan nanti jumpa nama dia banyak dalam kitab-kitab ni. Al-A'mash. Apa kata Al-A'mash? Dia kata Mujahid seperti satu orang yang membawa khazanah ilmu di belakang dia. Dia kata. Al-A'mash ni pun kalau cerita dia juga, kita habis ke 10 lah. Hebatnya Al-A'mash ni, bila orang tanya dia tentang Mujahid bin Jabar, dia kata Mujahid ni satu orang umpama membawa khazanah ilmu atas belakang dia. Bila dia bercakap, kelihatan mutiara keluar daripada mulut dia. Bijaknya dia, ilmu yang ada kat dia tu, bila dia bercakap seolah-olah mutiara keluar daripada mulut dia. Orang macam ni buat tafsir Quran, siapa nak duduk bangkang dia? Qatadah, dalam satu kitab ni dia sebut seorang lagi Qatadah. Nama dia Qatadah bin Di'amah, nama dia. Qatadah bin Di'amah ini tabi'in juga. Dia ni lagi daripada beranak buta mata. Ni yang jadi ulama hebat-hebat tafsir Quran. Qatadah bin Di'amah daripada beranak mai buta.
Guru dia siapa dia? Anas bin Malik radhiyallahu an, dan juga seorang tabi'in yang terkenal, Sa'id bin Musayyib. Ini guru kepada Qatadah bin Di'amah ni. Kuatnya ingatan si buta ini, yang kata Qatadah bin Di'amah ini, ingatan dia ni, kuatnya ingatan dia ni, sehingga kan Sa'id bin Musayyib, guru dia, test dia satu hari. Sa'id bin Musayyib kata dekat Qatadah, dia kata, hang tanya aku macam-macam, aku terang dekat hang mata buta tulis tak boleh, apa pun tak boleh. Hang ingat ke apa yang aku duk habaq ni? Sa'id bin Musayyib tanya kepada Qatadah bin Di'amah. Bila tok guru dia, Sa'id bin Musayyib tanya aja, dia cerita balik dah berapa lama dah dia belajar. Daripada Sa'id bin Musayyib, dia boleh cerita balik apa yang dia tanya, apa yang Sa'id bin Musayyib jawab dekat dia, word by word dia boleh cerita balik. Dengar macam tipu, tapi itulah hebat orang dulu-dulu. Sehingga kata Sa'id bin Musayyib ni, dia kata apa? Dia kata, aku tak pernah sangka Allah ada mencipta manusia macam hang ni. Dia kata, ingat kita tuan-tuan, kawan panggil makan kenduri, kata, ustaz ni jemput rumah hari Ahad ni, insyaAllah hari Senin pergi. Terlupa ingat kot hari Senin, baru habang sehari awal, terlupa. Kita ni duk baca Yasin ni, masuk malam ni berasa 50 tahun dah duk baca Yasin tu, tak boleh hafal tu. 50 tahun dah duk baca Yasin ni, tak ada buku Yasin tak boleh baca. Itu nak sembang apa kita ni? Nak sembang apa? Nak condemn orang apa? Tu salah. Duk diam-diam sudahlah. Nak abang kata kita dengan mereka ni jauh langit dengan bumi. Hebatnya yang dikatakan Mujahid dan juga Qatadah. Bila orang tanya, Mujahid dengan Qatadah tak apa pula boleh duk buat tafsir? Jawapan dia yang tu. Hebatnya mereka ini. Maka tidak heranlah kalau mereka buat tafsir mereka itu boleh dipegang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian insya-Allah kita akan tengok tafsir min surah Fatihatul Kitab. Yang Fatihatul Kitab ni saya tak mau baca, pasal ini adalah ulangan daripada yang kita duk baca di beberapa tempat dah. Dia nak cerita tentang kelebihan surah Al-Fatihah, kemudian perbincangan dari segi fiqh. Dari segi kita bila semayang wajib ke tak wajib baca Fatihah. Kalau kita semayang berimam, imam baca Fatihah, imam baca surah. Kita yang makmum ni, bila imam habis baca Fatihah, imam baca surah, kita kena ke tak kena baca Fatihah? Dia ada perbincangan panjang tentang benda ni. Mazhab Syafi'i kata apa? Kita kena baca. Tapi ada mazhab kata tak payah. Bila imam baca Fatihah kita dengar, bila imam kata amin kita kata amin, bila imam baca surah kita dengar. Tak payah baca Fatihah. Itu satu pendapat yang ada di dalam mazhab. Tapi mazhab Syafi'i kata apa? Makmum kena baca juga Fatihah. Itu perbincangan dia. Cuma kita akan baca di muka surat sebelah, insya-Allah bulan depan kita baca muka surat sebelah, cerita tentang Adi bin Hatim. Tuan-tuan boleh tanda siap-siap. Bulan depan muka surat sebelah kita baca masalah 13 tu, Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini satu orang sahabat Nabi, pergi jumpa Nabi dalam keadaan dia belum masuk Islam. Bila dia sampai di rumah Nabi, apa yang dia tengok di rumah Nabi dan apa yang berlaku di antara dia dengan Nabi. Adi bin Hatim At-Ta'i, orang panggil dia Adi bin Hatim At-Ta'i. Siapa dia ni? Siapa bapa dia Hatim At-Ta'i? Dan apa insiden yang berlaku di rumah Nabi pada hari dia masuk Islam itu? InsyaAllah kita baca pada muka surat sebelah bulan depan insyaAllah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.